Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera murid-murid tingkatan 2 SMK Bandar Bukit Koh Hitam. Okey, baiklah. Hari ini kita akan teruskan sesi PDPR kita iaitu masih lagi bab 8 matematik. Bab 8 iaitu graf fungsi. Di mana dalam topik kali ini kita akan fokuskan kepada melukis graf. Okey, melukis graf dan kamu kena sediakan peralatan seperti pensel, kertas graf dan juga pemadam lah, pembaris dan satu lagi lah untuk kita lukis. Dan sila rujuk di buku teks di muka surat 152. Okey, baik, kita teruskan ambil buku teks lah, muka surat 152. Okey, dalam buku teks tu kita dah pelajari dah baru ni. Kita dah tengok dah iaitu membina jadual. Benda ni benda yang asas kita dah tahu macam mana nak kira menggunakan fungsi linear yang diberi ataupun bukan fungsi linear. Okey, seterusnya kita akan cuba melukis daripada hasil jadual kita tu, kita akan melukis graf menggunakan kertas graf. Okey. Langkah yang pertama sekali sebelum kita nak melukis graf ni, rujuk di buku teks muka surat 152. Di situ dia ada langkah-langkah untuk kita melukis graf. Okey, langkah yang pertama sekali kita kena bina jadual lah bagi fungsi yang diberikan. Jadual ni kita dah buat. Jadi tak ada isu dah, benda ni kamu dah buat, boleh rujuk video yang sebelum ni untuk kita tengok macam mana nak buat jadual fungsi bagi nilai tu lah. Okey. Dan seterusnya jadual tu macam ni, dia ada x, dia ada y lah. Ni jadual ni. Negatif 1 x, y dia adalah 1. Jadi ini yang kita akan buat jadual ni yang sebelum ni kita belajar. Okey, cuma hari ni kita akan fokus pada nak lukis saja. Okey, yang kedua, sebelum kita nak lukis tu kita kena tahu paksi dia akan bagi skala. Dia akan bagi skala yang sesuai lah yang dia bagi. Macam mana bentuk tu soalan tu, dia akan macam ni lah, dia akan tulis macam ni. Skala paksi X tu berapa, paksi Y tu berapa. 2 cm ni mewakili kepada 1 unit. Di mana kata graf tadi saya akan tunjuk bagaimana dia kata 2 cm ni lah. Okey, dan juga 1 unit ni macam mana dan 2 unit ni macam mana. Okey, seterusnya yang ketiga, kita kena plotkan. Okey, plotkan titik X dan Y ni bagi pasangan titik tadilah. Yang ni macam ni. Negatif 1, 1. Ni pasangan dia. 0, negatif 1. Ni pasangan titik dia lah. Ikut turutan ni tertib. Kena mula pada sebelah sini, kiri dan ke kanan. Tu maksudnya tertib tu. Okey, itu yang terakhir adalah kita kena sambung titik-titik itu dengan garis lurus atau lengkapkan tu lah dia punya jawapan tu. Okey, jadi lengkungan tu kena bagi elok lah. Jangan duk main-main lah dengan duk buat main ikut dan tarik sambung lah. Kita buat ikut elok, bagi elok. Okey, garis lurus dan juga lengkung tu bagi elok. Okey, itu untuk step dia lah. Ada 4 step saja. Jadi kamu kena ikut step by step lah. Jangan main ikut suka kamu. Rasa nak lukis garis-garis, rasa tak mau sudah. Okey, jangan buat macam tu. Kita ikut step dia, baru kita akan dapat graf yang cantik dan berfungsi lah, dan boleh kita huraikan. Okey, seterusnya kita tengok muka surat 152 contoh 5. Okey, di mana contoh tu dia bagi kita jadual dia. Jadual dia bagi sini iaitu negatif 2, 0 pasangan dia, 0, negatif 1 pasangan dia, Y dia adalah 2, 0, 4, 1, 6, 2, 8, 3, 10. Okey, apa kita nak buat sini lepas tu? Kita kena cari skala dia. Lukis paksi mengikut skala yang diberikan iaitu 2 cm kepada 1 unit. Skala dia paksi Y ni adalah 2 cm kepada 2 unit. Okey, apa yang dikatakan skala tu? Ni saya tunjuk sini lah sebelum kita nak teruskan lagi. Okey, kalau kamu tengok di kertas graf tu, okey, kamu akan jumpa di sini, iaitu di sini kalau kamu tengok dia ada kotak besar dan ada kotak yang kecil. Okey, jadi kotak besar ni menunjukkan ni 2 cm lah. Panjang setiap sisi ni adalah 2 cm. Tu yang menunjukkan di sini dia mengatakan kepada kita 2 cm kepada 1 unit. Maksudnya setiap ujung penjuru ni adalah bernilai 1 unit. Tapi kalau yang kedua dia kata apa? 2 cm kepada 2 unit. Untuk Y pula dia ambil daripada bawah ke atas ni, atas ke bawah ni, ambil daripada satu kotak ni, ujung ni dengan ujung ni mewakili berapa? 2 unit. Maksudnya 2, 4, 6, 8, 10 tu ke atas lah. Sifir 2. Yang pertama tu dia minta sifir 1 lah. Setiap satu kotak besar tu nilai 1 unit. Kalau yang kedua tu Y tu setiap kotak 2 cm tu bernilai 2 unit. Okey, macam mana bentuk dia graf tu nanti kita tengok sini. Ni graf dia. Okey, graf dia di sini kita sambung titik lah. Pasangan ni negatif 2, 0 ni tadi. Negatif 2, 0. Lepas tu titik kedua negatif 1, 2. Okey, titik 3, 0, 4. Sini. 0, 4.
Okey, titik ketiga, keempat 16. Dan titik kelima 28 dan titik yang ke akhir adalah 310. Jadi kita sambung baris, kita sambung titik ni. Kalau garis lurus macam ni, graf linear macam ni, tidak masalah. Kita ambil baris, sambung je titik-titik ni. Okey. Titik ni kita letak pangkah sikit X setiap tempat titik tu. Maksud titik dia kita pangkah sikit X nah. Jangan letak titik bulat saja tak nampak. Okey, itu maksudnya paksi dia ni macam skala ni. Ni yang saya kata tadi ni. Untuk paksi Y skala dia 2 cm kepada 2 unit. Kotak besar ni ada kosong di sini, ada satu kotak kan. Okey, kotak 2 cm jadi dia 2, 4, 6, 8, 10 lah. Setiap kotak ni dia bergerak sebanyak 2 unit. Okey, yang ni 0, 1, 2, 3 lah macam tu lah. Setiap satu kotak tu bernilai 1 unit. Okey, itu maksud daripada apa yang kita perlu faham untuk melukis graf. Okey, boleh? Okey, jadi kita akan teruskan dengan lukisan yang sebenar untuk kita buat atas kertas graf. Okey, itu dalam buku contoh kita tengok yang sebenar. Okey, baik murid-murid, kita tengok muka surat 162 tentang graf. Kita akan cuba secara real life untuk kertas graf. Lukis kertas graf menggunakan jom cuba 8.2. Okey, dalam soalan nombor 3, kita tengok soalan nombor 3. Okey, dia suruh kita lukis graf menggunakan fungsi yang diberikan dan juga yang graf yang dinyatakanlah. Okey, dia bagi fungsi dia macam ni. Ini fungsi yang dia bagi, iaitu Y sama dengan 4 tolak X kuasa 2. Okey, dia bagi kosong sini, dia kosong sini, kosong sini. Jadi kita kena isilah ruang kosong yang ada di sini. Jadi nak isi ruang kosong ni macam mana? Kita boleh gunakan kalkulator ataupun menggunakan kaedah manual. Okey, jadi saya tunjuk kaedah manual dulu. Okey, di mana kita gantikan nilai yang X ni dengan negatif 3 sini. Kita akan dapatlah jawapannya di sini adalah 4 tolak 9 dapat negatif 5. Okey. Dan seterusnya di sini kita tengok, kita tulislah sini lah. Untuk dalam di sini kalau dapat soal kita tulislah sini negatif 5. Okey, kita dah dapat. Okey, seterusnya lagi negatif 1. Okey, negatif 1 ni macam mana? Kita akan dapat nilai dia adalah 3. Kita tulislah 3. Dan yang terakhir kosong. Okey, kita akan dapat nilai dia adalah 4. Okey, jadi itu maksud dia lah. Jadi di sini kita 2 cm kepada 1 unit. Yang ni kena faham tu nanti. Kita nak lukis lagi sebelum kita nak masukkan ni dalam kertas graf, kita kena faham ni skala ni. 2 cm kepada 1 unit tak ada masalah. Kita ambil setiap 2 cm ni, setiap kotak ni yang dalam ni nilai dia adalah 1 unit. Untuk paksi X dan paksi Y pun sama lah, dia bagi keadaan yang sama. Jadi kita tak ada isu lah sini. Dan nilai maksimum untuk 3 X adalah 3 dan juga nilai minimum dia adalah negatif 3 juga. Okey, jadi tak ada masalah, kita bagi 2 je lagi. Okey, seterusnya kita tengok macam mana kita nak lukis di kertas graf yang sebenar. Okey, kita tengok di situ. Okey, yang kita dapat tadi lah. Okey, di kertas graf ni kita tengok sama-sama. Pertama sekali kita kena faham lah. Di sini dia kata apa? Dia kata negatif 3 lah. X ni paksi X negatif 3, minimum paling besar adalah 3. Tapi di sini kalau kita tengok di graf ni, di jadual ni, okey, di jadual ni iaitu sini nilai Y ni paling besar dia, paling yang tinggi ni lah, yang kata nilai yang paling di bawah itu adalah negatif 5 dan paling di atas adalah 4 lah. Bawah ada negatif 5, atas adalah 4. Jadi untuk atas graf ni kita tengok sini ya. Okey, saya ambil sini tengok. Okey. Setiap kotak ni kita kena tinggalkan ruang kosong di atas ni satu, di bawah satu, di kiri dan di kanan. Sebab apa? Sebab mungkin kita takut terlebih, nanti kita susah nak padam balik. Jadi kita tinggal ruang kosong, sekiranya berlaku apa-apa penambahan kita boleh gunalah. Okey, kita tengok yang pertama, skala dia untuk X. Untuk X kita tengok kira kotak. Kotak daripada atas ni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada 12, kita bahagi 2 lah. Bila bahagi 2 dapat apa? Dapat 6 lah. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, jadi automatik kita bahagi siap-siap. Okey, tengah 2 ni. Pakai pembaris garis siap-siap. Tengah. Saya membezakan antara atas dan bawah untuk paksi X, paksi Y lah. Okey, jadi paksi X dia kita garis dulu straight line. Tinggalkan ruang kosong sikit lah di kiri dan kanan. Okey, kita dah dapat untuk paksi X ni. Okey, paksi Y. Paksi Y macam mana? Kita tengok bilangan sinilah kiri ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi kita bahagi 2 juga. 1, 2, 3, 4, 5. Kita letak di tengah-tengah ni, kita bahagi 2. Macam saya cakap tadi, tinggalkan sikit ruang. Satu kotak di atas dan satu kotak di bawah. Okey, nah ni paksi Y.
Okey, jadi kita plotkan dia lah. Dia punya skala tu. Skala dia untuk pasti X 1 unit kan. 1 unit. Sini 1 unit. 1 unit. Jadi mula dengan kosong di tengah-tengah silangan ni. Kosong lah. Tengah-tengah ni adalah kosong. Sini 1, 2, 3. Positif lah. Okey, sebelah kiri ni kita akan mula dengan negatif 1, negatif 2, negatif 3. Okey, sebab dia kata apa sampai negatif 3? Sebab dalam soalan dia habaq sampai negatif 3. Okey, yang ni untuk Y, nilai yang paling besar ni adalah 4 lah. Jadi 1, 2, 3 dan 4. Okey, dan yang bawahnya adalah sampai 5. Negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4 dan negatif 5. Okey, di bawah sekali. Okey, jadi itu untuk paksi Y. Okey, jadi kita plot lah. Plot macam mana? Kita tengok dalam jadual graf ni. Dalam jadual ni, kita tengok dia pasangan dia adalah negatif 3, negatif 5. Okey, kita ambil dulu. Negatif 3, negatif 5 macam mana? Kita tengok di sini lah. Ambil negatif 3 ni dulu. Negatif 5 dia di mana? Di bawah ni. Jadi ambil persilangan dari sini. Persilangan dia di sini. Kalau kita ambil kemarin kita garis putus-putus tengok sini lah. Layang-layang, garis layang tu. Kita nampak line kecil tu. Ambil situ. Kita garis lagi. Okey, nampak persilangan dia tu. Situ kita tanda dia. Di persilangan ni kita tanda dia di sini. Persilangan daripada untuk negatif 3, negatif 5 lah. Okey, di sini persilangan dia. Jadi tanda X kecil tu. Okey, itu. Dan buat di kurungan di ujung tu adalah negatif 3, negatif 5, tutup kurungan. Okey, dan seterusnya. Titik yang kedua adalah negatif 2, 0. Negatif 2, 0 senang lah. Untuk melibatkan 2, 0, kita tulis pangkah dekat 2 ni, negatif 2 ni. Cukup senang. Dan letak di sebelah itu adalah negatif 2, 0. Okey, selesai. Untuk yang ketiga pula, negatif 1. Pasangan ketiga, negatif 1, 3. Negatif 1 sini. Okey, 3 di mana? 3 di atas ni, sebelah sini. Okey, di sini. Pangkah dah sini sikit. Okey, di situ untuk kita buat negatif 1, 3. Okey, tutup kurungan. Okey, seterusnya. Yang keempat lah. Okey, 04. 04 pun sama. 0, pi dekat nombor 4, pangkah itu dekat nombor 4. Dapat situ buat kurungan 0,4. Dan seterusnya yang kelima 1, 3. 1 ambil dekat 3 di sini. 3 di sini lah. Okey, ni 3. Okey, pangkah dia. Tulis. 1, 3. Tutup kurungan. Okey, dan seterusnya yang kelima 2, 0. 2, 0 sama macam tadi yang negatif 2 tadi. Pangkah je dekat 2 ni. Okey. Buat kurungan 2,0 tutup kurungan. Dan yang terakhir adalah 3, negatif 5. 3, turun bawah negatif 5 sini. Okey, pangkah dia. Dan tertulis itu 3, negatif 5. Okey, jadi bila dah cukup semua plot ni, kita dah tanda dah. Kita mula untuk melukis garisan dia lah. Okey, garisan ni part yang paling penting sekali ni. Kita kena fokus detik. Sambungkan titik-titik ni bagi betul-betul. Iaitu kita tengok kita tengok sama-sama sini. Okey, tengok saya garis daripada bawah. Tengok titik kedua. Titik pertama, titik kedua. Okey, kita cuba buat secara sehabis baik benda ni kamu dah belajar dalam seni lah. Dia tak ada masalah lah. Sambung titik secara tanpa membaris lah. Okey, cari kedudukan yang sesuai pada sini. Tarik. Okey, sampai dekat titik nombor 2 ni lah. Titik yang kedua ni. Okey, jangan angkat lagi kemudian pensel, jangan angkat pimai rata-rata lagi. Okey. Stay di situ. Tarik sikit autograf tu bawah. Pergi kepada titik yang nombor 2 tadi tu. Nombor 3 tu. Okey, sambung terus pergi dekat dia. Okey, berhenti situ. Okey, di sini kamu kena lengkung sikit untuk dapat titik yang ke 3 ke 4 lah. Okey. Pergi kat dia, lengkungkan dia sikit. Dan pusing sikit autograf kamu tu. Macam ni, pergi kepada titik yang seterusnya. Okey. Dan seterusnya sambung sampai titik yang kelima. Okey, dan yang terakhir ni di bawah ni sama dengan kita sama dia lah. Okey, pergi kepada titik yang terakhir. Okey.
Jadi maka kita akan dapat graf dia dalam bentuk yang macam ni lah. Okey. Jadi garisan dia kena dapat macam ni. Jadi bila kamu dah selesai macam ni, maka lekaplah graf kamu. Jadi selesai untuk kamu punya graf. Jadi untuk kita hari ni, jadi kita dah berjaya melukis graf lah. Jadi markah di sini dia akan berdasarkan apa yang kamu plot di sini betul ke tak. Dan juga kamu kena buat garisan ni sambung betul tak, sambung dia kena titik tu. Kalau kena titik dah betul dah. Itu yang pentingnya, kamu kena ada seni untuk membuat garisan lurus ataupun garisan tanpa menggunakan pembaris. Ni kena berlatih nah. Dia tak boleh terus jadi. Dia kena hari-hari try ambil atas graf, try. InsyaAllah lama-lama kamu akan dapat ada graf macam ni. Tapi kalau graf yang straight line tak ada masalah, ambil pembaris kamu garis saja. Itu lebih mudah. Kalau graf yang melibatkan macam ni, kuadratik macam ni, dia jenis kena kemahiran. Okey, jenis-jenis graf nanti kita akan masuk topik yang seterusnya. Untuk hari ni kita lukis dulu bentuk, dapat bentuk macam ni. Alhamdulillah betul lah soalan kita tu. Okey, jadi selesai untuk kelas kita pada hari ini. Jadi saya ucapkan terima kasih dan juga pastikan jaga SOP dan juga siapkan latihan-latihan diberikan dan pastikan isi kehadiran yang link yang saya letakkan dalam kelas tu dan jawab sikit beberapa soalan dalam tu untuk penilaian PBD kamu. Jadi saya ucapkan terima kasih. Kita jumpa lagi di kelas akan datang. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.